saya problem ni. Tak boleh nak. Okey, dah record dah. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada non-Muslim tak kelas ni? Tak ada. Oh, tak ada. Semua Melayu Okey. Okey, so kita sambung dengan hukum linear. Hukum linear ni sebenarnya ada kaitan dengan apa yang awak belajar masa menengah rendah. Garis lurus, tingkatan 3 kan? Bila sebut garis lurus, okey, bila sebut garis lurus, dia melibatkan paksi, betul? Dia melibatkan paksi X dan paksi Y. Itu dulu masa belajar tingkatan 3. Okey, contoh dibagi garis lurus macam ni. Okey, garis lurus begitu dan dia minta kamu cari persamaan. Kita tahu bila sebut persamaan dalam garis lurus, perlu cari persamaan, mesti tahu sekurang-kurangnya 2 titik. Betul? 2 titik macam tu. Okey, 2 titik di mana sini adalah X1, Y1, sini X2, Y2. Tak kisahlah. Ataupun yang bawah X1, Y1, yang atas X2, Y2. Tak kisah. Dia bergantung kepada kita. Jawapannya tetap sama. So daripada situ kita boleh cari kecurunan. Di mana kecurunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Satu lagi kecurunan boleh cari kalau dia lalu pintasan macam ni. Okey. Sini adalah pintasan ini adalah pintasan Y. Sini adalah pintasan X. Di mana kalau nak cari kecurunan dia adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Itu 2 cara untuk kita mencari kecurunan. Daripada situ baru kita boleh cari persamaan garis lurus. Di mana daripada sini kita tahu salah satu titik, tak kiralah salah satu titik yang mana, asalkan ada atas garis lurus. As long as ada atas garis lurus ni, mana-mana titik yang lalu atas garis lurus tu, dia tak kisah. Asalkan titik tu ada kat situ, lengkap X dengan Y. Contoh macam ni kan, cikgu ambil yang ini. Cikgu ambil yang ni sebab kita tahu nilai tu. So dari situ kita ambil contoh X2, Y2. Dari situ kita masuk dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Inilah persamaan garis lurus yang kita nak cari. Ini masa awak belajar masa tingkatan 3. Okey, tingkatan 3. Okey. Dari sini kita akan apply hari ni. Okey, di mana hari ini hukum linear ni dia bagi persamaan itu bukan dalam bentuk garis lurus. Maksudnya bila sebut bukan dalam bentuk garis lurus, kita tengok nampak ni. Dia bukan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dia bukan. Ni macam ni. Ini bukan garis lurus. Kalau cikgu lukis ni, graf ni adalah dalam bentuk salingan gini. Dia bukan dalam bentuk garis lurus. Bagaimana untuk cara kita menukarkan dia jadi garis lurus? Dengan menukarkan persamaan ini menjadi equation supaya nanti kita lukis kita akan dapat garis lurus. Okey. Macam mana nak tukarkan daripada linear, daripada salingan ni, bentuk salingan ni kepada bentuk garis lurus? First thing awak kena ubah ni. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey. Di mana nanti kat sini ni dekat X dengan Y ni penentu kita punya paksi. Okey. Kalau tak faham tak apa, tengok je dulu. Okey, tengok je dulu cara dia. Okey. Dari situ kalau kita tahu bahawa bila sebut persamaan garis lurus, dia mesti in term of Y sama dengan MX tambah C. Okey. Kalau kita tengok persamaan yang cikgu bagi dekat soalan A ni, dia adalah Y sama dengan A per X. A per X tambah B. Dia tak boleh gitu. Dia tak boleh gitu. Okey. Dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh per X. Persamaan kita tak boleh per X. Dia mesti dalam bentuk X.
mesti ke atas. Dia tak boleh dekat bawah. Bila sebut ke atas, dia boleh dalam bentuk X kuasa 2, dalam bentuk X, dalam bentuk log X, tak kisah. Jangan benda tu di bawah. Jangan benda tu di bawah kalau boleh. So macam mana cara kita nak hilangkan per X tu? Kita selalunya akan guna sama ada operasi darab, okay, operasi bahagi ataupun menukarkan dia jadi log. Okay. So macam mana caranya? Okay, tengok Padam dulu. So kalau kita tengok di sini persamaan kita ni, arahan dia tukarkan setiap persamaan tak linear. Okay, yang dia bagi sekarang ni adalah persamaan tak linear. Kenapa tak linear? Sebab kalau kita plot benda tu, tadi cikgu dah bagi tahu dia akan dapat bentuk macam tu. Dia bukan satu garis lurus. Dia bukan satu garis lurus. Bila kita lukis kita dapat macam tu. Dia bukan satu garis lurus. Dia nak kita tukar kepada bentuk linear. Bentuk linear maksudnya daripada graf salingan ni, dia minta kita tukar jadi graf garis lurus macam tu. Macam mana caranya? First thing adalah kita kena ubah dia punya persamaan. A per X tambah B. Okay. So dari sini, kamu kena cari kat mana X dia. Kalau kita tengok X kat bawah ni, tadi cikgu dah bagi tahu kan, X tak boleh berada di bawah. Dia mesti berada di atas. So macam mana cikgu nak ubah X tu supaya ada di atas? Okay, first thing, maksudnya kita kena guna 3 benda tadi. Sama ada darab, bahagi atau jadikan dia log. Itu perkara pertama. Yang kedua, bila kita tukar, tak semestinya X kamu akan berada di situ. Maksudnya dia boleh ubah benda ni, contoh macam kes ni kan. Kalau cikgu ubah, X dia kat sini, kalau cikgu ubah nanti, dia akan hilang X kat sini sebab ini bahagi. Kita memang tujuan kita nak hilangkan per X. So kita buat apa? Kita darab semua. Bila darab semua dengan X, kita punya persamaan ni dah tak ada X dah. Tujuan kita nak hilangkan yang kat bawah ni. Sebab linear dia tak boleh ada per X. So kita kena fikir yang itu. So dalam kes ini, cikgu tengok cikgu cuba selesai. Cikgu tunjukkan cara penyelesaian. Okay, sekarang daripada Y sama dengan A per X tambah B. Cikgu nak ubah dia mesti jadi Y sama dengan MX tambah C. Ni yang penting. Yang penting tengok sini. Macam mana nak ubah dia jadi X. Yang ini dia akan sentiasa berubah. Yang Y dia akan sentiasa berubah mengikut apa yang kita ubah kat sini. Dia tak semestinya Y. Y tu tak semestinya Y. Kadang-kadang dia jadi XY, kadang-kadang dia jadi log 10Y, kadang-kadang dia jadi log AY, kadang-kadang dia jadi X kuasa 2Y. Dia bergantung kepada nilai X kita tu. Okay. Itu yang pertama. Jadi macam mana untuk persamaan ni cikgu nak ubah dia supaya jadi Y sama dengan MX tambah C. Okay. Cikgu darab semua ni. Cikgu nak matikan ni. Sebab cikgu nak matikan ni. So cikgu darab semua dengan X. Bila darab dengan X. So semua ni kita kena darab. Ini semua kena darab ni. So bila darab dia akan jadi XY. Betul? Sama dengan A per X darab X. Dia akan mati. So akan jadi A tambah BX. Nampak? So dah tak ada dah. Semua dah ke atas. Semua dah sekata dah. Tak ada per. So kat sini awak kena susun lah supaya jadi Y sama dengan MX tambah C. So dari situ bila kita susun yang mana ada Y ni, dia tak kisah. Y tu tadi cikgu dah bagi tahu. Idea dia akan jadi XY, dia akan jadi log Y. Dia bergantung kepada apa yang kita buat dekat atas ni tadi. Okay. So dia akan jadi sebab ada Y, so XY mean dia adalah Y sama dengan BX tambah A. Ni kalau cikgu susun dia akan jadi Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Okay. Ini Allah.
Ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X, ini adalah C. Itu cara dia. Okay, setakat ni. At least nampak cara. Bukan cikgu nak suruh faham betul. Nampak cara dulu. Boleh ke? Boleh tu. Boleh, faham ya? Yang lain faham yang lain ni? Balkis, Farhanim, Muqtazah. Faham cikgu. Okay, good. Okay, so cikgu teruskan itu cara yang pertama. Hari ni cikgu bincang ni je. Bagaimana cara nak cari. Sebab first thing sebelum awak lukis graf, awak kena tukar dia jadi bentuk linear dulu. Dah bentuk linear baru kita boleh lukis graf. Okay. So dari situ, kita tengok soalan kedua. Oh, dia suruh cari YMX tambah C ke? Dah kan? So kenal pasti dia kata seterusnya kenal pasti Y, X, M dan C. Cikgu dah identify. Kadang-kadang C kita tak semestinya satu nilai. Tapi ingat, silap. C kita tak semestinya satu nombor. Baru betul. Dia boleh jadi dalam bentuk huruf. Macam ni kan? A, B, tak kisah. Tapi dia mesti berdiri sendiri. Dia mesti berdiri sendiri. Dia tak boleh ada X. Maksudnya kalau dia nombor, dia mungkin 2X tambah 1 ataupun Y sama dengan 2X tambah 1 ataupun XY sama dengan 3X tambah 2. Dia mesti berdiri sendiri. Dia tak ada XY ke tak ada. Okay. Begitu juga kalau dia huruf. Dia tak boleh ada X atau Y. Dia mesti berdiri sendiri. Contoh dalam kes ni kan nampak. Dia berdiri sendiri. Dia tak ada X, dia tak ada Y. Itu adalah C. Okay. So kalau kita tengok kes ni. Y sama dengan 5X kuasa 3 tambah 2X. Ini kalau cikgu lukis, dia adalah satu graf kubik. Adalah satu graf kubik. So macam mana cara kita nak melukis, nak menjadikan dia graf garis lurus? Begitu. So macam mana cara kita nak menjadikan dia garis lurus? First thing, kita ubah dia kat sini. Bila sebut garis lurus, bila sebut je garis lurus, dalam kepala kita mesti MX tambah C. Mesti gitu. Maksudnya C ni berdiri sendiri. Dia tak ada sesuatu nilai yang X ke Y. Kan cikgu sebut tadi dia mesti berdiri sendiri. So kalau kita tengok equation ni, Y sama dengan 5X kuasa 3 tambah 2X kuasa 2. Kalau cikgu nak identify dia Y sama dengan MX tambah C, dia dah tak jadi dah. Satu, kenapa? Sebab dia ada benda ni. Ni dah tak berdiri sendiri. Dia ada unknown juga. Dia ada perkali juga. Yang ini mungkin dah nampak dah. Betul lah dia boleh jadi MX, X kuasa 3. Tapi kat sini ni nampak tak? Kat situ. Dia tak boleh berdiri. Dia tak boleh berdiri dengan ada bantuan benda lain. Dia mesti jadi dua je. Faham maksud cikgu ni? Faham cikgu. Okay. So macam mana cikgu nak ubah supaya benda tu dia kena berdiri sendiri? Buat apa? Buat operasi apa kat situ? Untuk jadikan dia hilang kat sini ni. Sebab kena fikir kan. Bahagi kan. Kalau cikgu buang sini, cikgu bahagi dengan X kuasa 3, kat sini dah jadi X. Nampak tak? Dia jadi gitu. Kat sini dia akan jadi per X. Sebab potong ni dia dah jadi 2 per X. Tak boleh. So kena fikir macam mana nak hilang supaya kita bahagi X. Tapi kita tak akan jadikan dia per X. So kita ambil kuasa yang terendah antara dua tu. Sebab kalau kita tengok kat sini. Hitam. Ni. Okay. Kuasa 2. Kalau kita tengok kat sini. Ini kuasa 2. Ini kuasa 3. Ini kuasa 2. Kita ambil kuasa yang terendah untuk kita bahagi. So kita buat apa? Kita tak bolehlah bahagi dengan kuasa X kuasa 3. Kita kena bahagi semua ni dengan kuasa yang paling rendah. Antara 2 dengan 3 siapa rendah? 2. 2. So kita bahagi dengan X kuasa 2. Okay, X kuasa 2. So min
Bila kita bahagi, dia akan jadi Y per X kuasa 2. Betul? Betul. Semualah. Semua kena bahagi dengan kuasa 2. 5X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 bahagi X kuasa 2. Semua kena bahagi. Sebab bila kita bahagi, semua kena bahagi. Adil. Tak boleh ada yang tinggal. Okay. So sampai situ, yang mana boleh kita ringkaskan atau mansuhkan, kita mansuhkan lah. Macam ni kan. X kuasa 2 dengan X kuasa 3. Kan hukum indeks. Ingat tak? A per X. A per X. Sorry. Oh enggak. X per A bahagi X per B sama dengan XA tolak B. Betul? Betul. M tu kan. Okay. So akan jadi tolak. So dia akan jadi Y per X kuasa 2. Ni tak boleh lah yang Y dengan X sebab dia perkali yang berbeza. Yang boleh yang sini kan. Ni. Betul. So akan jadi sama dengan 5X 3 tolak 2. 1. Betul? Betul. Tambah. Betul. Ini habis. So tambah 2. Tu. Nampak? Dia dah berdiri sendiri. Ni dah berdiri sendiri. Tu satu cara lah tadi. Macam yang tadi kita nampak sini walaupun dia ada per X. Yang ni tadi ada per X. So kita kena matikan per X. Dalam kes ini C dia tak ada sebab dua-dua ada X. So kita kena fikir macam mana kita nak jadikan C tu berdiri sendiri. So caranya kita ambil kuasa yang terendah. Okay. So kat situ mana Y? Ini adalah Y kita. Ini adalah M. Ini adalah X dan ini adalah C. Itu cara dia. So kita tahulah nanti bila kita lukis graf, kecerunannya adalah 5. Graf awak dia akan potong dekat 2. Kat sini. Itu nanti. Nanti kita akan lukis graf. Bukan hari ni lah. Okay, setakat ni. Boleh? Boleh. Boleh. Ini 2 markah daripada 10 markah. Okay, 2 per 10. Dan ini banyak keluar dalam kertas 1 lah nanti. Okay. Sama je yang ni. Yang ni macam mana? Kalau kita tengok, dia melibatkan kuasa. 3 pattern. Bila melibatkan kuasa macam ni, yang ini terus automatik. Okay, kalau dia melibatkan kuasa, terus automatik. Ingat, bila dia melibatkan kuasa, automatik kita akan gunakan log. Log asas berapa? Tengok soalan dia. Kalau log asas A, dia akan jadi asas A lah. Okay, tengok keyword dia bagi nanti. Nanti kita tengok macam mana cara jawab. Dalam kes ini sebab dia tak mention, so kita andaikan log asas 10. Log kalkulator kita baca log asas 10. Okay. Log tu nak letak kat mana mula-mula? Letak di dua-dua belah. Sebab bila kita nak tukarkan log, sebab ingat, kat sini tadi equation kita mesti jadi Y equal to MX plus C. Kan? Sedangkan kalau kita tengok sini, ini adalah satu darab. So macam mana dah lah ada kuasa. Awak darab pula benda ni. Sedangkan equation kita mesti Y sama dengan MX tambah C. Tu. Daripada darab kena jadi ditambah. Daripada tak ada kuasa, situ ada kuasa. Macam mana awak nak buat? Tu saya kata. Bila awak nampak je kuasa ni, terus kita gunakan log. So bila kita nak gunakan log, kita kena letak dua-dua, belah kiri dan belah kanan. Kenapa? Tengok log asas 10Y sama dengan log asas 10 AX kuasa N. Ni nampak? Kena letak dua. Sebab kalau kita letak dua-dua, kalau cikgu potong ni, dia akan jadi macam kat atas balik. Ni nampak? Kita tak ubah nilai. Kita tak ubah bentuk, Kita tak ubah bentuk, cuma kita ubah dia punya nilai tu. Kita tak ubah, Kita tak ubah nilai. Cuma kita ubah bentuk. Supaya setara dengan ni nanti, ada tambah. Itu maksud dia. So, dari situ,
Macam mana kita nak tukar daripada darab jadi tambah? Hukum log darab jadi apa? Log AB adalah log A tambah log B. Betul? Betul. Darab. Okey, kalau dia log A kuasa N, dia akan jadi apa? Log A Ya. tambah log N. Tak, dia akan jadi gini. Ni kuasa. Dia akan jadi gini. Gitu. Maksudnya kuasa tu kita boleh bawa ke depan. Ni konsep yang kita akan guna. Kalau dia darab, kalau dia bahagi, dia akan jadi apa? Kalau darab tambah, kalau bahagi? Tolak. Tolak, pandai. Tu. Dia jadi gitu. Tu konsep yang kita akan guna untuk tajuk ni. 2-3 benda ni lah. Okay. So dari situ min kat sini akan jadi apa? Log 10y sama dengan log 10a. Darab kan? Ni darab kan? So jadi apa? Tambah. Tambah. Ada kuasa? Tambah. Dia jadi gitu kan? Log 10x kuasa n. Betul? Betul. Kuasa tu still ada. So macam mana nak cari hilangkan kuasa tu? Letak yang kat depan tu. Pandai. Dia akan jadi n log 10x. Cuma kat sini, okey, dah sama kan? Sekata dah tak ada kuasa, tak ada bahagi, betul tak? Cuma sekarang, kita kena susun jadi y sama dengan mx tambah c. Adakah ini dah membentuk y sama dengan mx tambah c? Belum. So, kalau kita susun, dia akan jadi apa? Log 10y sama dengan mx ni kat mana? Yang mana? N log 10x tu. Ya betul sebab dia ada x kan? Okay. Tambah log 10 tu dah membentuk lah tu. Nampak? Sini adalah y. Ini adalah apa? M. Ini X. adalah x. Dan ini adalah c. Tu cara kita. So nanti Pak C awak, Pak C X kalau kita tengok kat sini, ini menentukan Pak C kita. Ni Pak C kita. So Pak C dia akan jadi gitu. Log 10x kat sini, log 10y kat situ. Tu penentu dia. Tu cara dia. Daripada equation ni nanti baru kita lukis graf. Kita masuk nilai dalam table. Table asal, jadual asal, dia akan bagi x dengan y je. Tapi bila kita dapat equation, kita nak lukis garis lurus, ini yang kita akan guna nanti masuk dalam table kita. Kita akan buat table, baru boleh kita plot garis lurus. Sebab graf ni, graf log, dia bukan garis lurus, dia adalah satu curve, satu lengkung. Tu. Okay, tadi ada 20, tadi 18, 3 orang tak ada Saya tak kenal lagi awak. Nanti sebelum kita habis, boleh tak kita sama-sama tolong check siapa yang tak ada Sebab cikgu tak, senarai nama awak pun cikgu tak ada lagi. So cikgu nak, nanti siapa-siapa tolong cikgu semak 3 orang yang tak masuk lagi. 20, 18, 3 orang. Okay. Okay, so setakat ni faham? Faham. Okay, bagus. Okay, teruskan. Kita buat ni je hari ni. Banyak lagi tak? Ada lagi 2-3 soalan. Okay. Masih lagi sama. Kan? Tukarkan setiap persamaan tak linear berikut dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Seterusnya nyatakan, dia nak apa? Seterusnya nyatakan kecerunan. Dia nak kamu cari kecerunan dan pintasan y sahaja. Macam tadi dia suruh awak identify mana y, mana m, mana x, mana c. Sekarang dia nak kamu cari kecerunan dan pintasan y. Apa maksud kecerunan? Apa simbol kecerunan? Simbol dia. Kalau in term of y, mx tambah c, mana satu kecerunan? MX. Ini m. Pintasan y yang mana?
Lintasan Y adalah C-nya. C. Tu dia suruh awak cari nilai M dan nilai C. Apa M, apa C daripada persamaan tu. So dari sini kalau kita tengok Y kuasa 2 tolak AX sama dengan B. Okay. Y mesti berdiri sendiri, tol. Dia tak boleh ada tolak, tambah, whatever. So kalau kita tengok tu Y kuasa 2 tolak AX. Dia dah tak berdiri sendiri, dia ada dah tolak AX. So apa kita kena buat? AX tu bawa ke sana boleh ke? Ke sebelah? Boleh? Boleh, tak ada masalah. So dia akan jadi Y sama dengan AX tambah B. Y kuasa 2. Okay. Betul? So dia kena berdiri sendiri. Dia log 10Y ke, dia tak boleh ada tolak tambah. Dia boleh ada log, ni boleh. X kuasa 2 boleh, X kuasa 3 boleh, X per Y per X boleh. Tapi dia tak boleh ada tolak. Tolak tambah tak boleh. Itu. Okay, kecuali kalau soalan tu bagi hint kat atas tu, paksi Y kuasa 2 tolak X melawan apa. Tu lain cerita lah. Okay, untuk hari ni tak ada lagi. Dia mesti berdiri sendiri dulu. Ataupun paling-paling pun dia mesti jadi gini. Paling-paling pun Y per X sahaja. Depend on soalan. Okay. So dari situ, kalau kita tengok dia dah bentuk kan. Y sama dengan MX tambah C kan. Betul? Kat sini dah bentuk dah ni. Ini Y. Y kuasa 2. Dia tak ada masalah. Dia tak kisah. As long as dia Y kuasa, tak kisah. Tak ada masalah. Okay. Jadi cikgu boleh tulis Y lah. Apa dia? Macam mana? Boleh terus tulis Y. Boleh, tak ada masalah. Mean Y itu nanti kita akan kuasa 2kan sahajalah. Dia tak semestinya. Dia boleh jadi Y per X. Boleh, tak ada masalah. Depend on kita tu. Cuma dia tak boleh ada macam Y tolak AX. Y tambah B per X ke. Tak boleh. Dia je. Maksudnya kalau dia Y per X, belakang ni tak ada apa-apa. Tak apa. Faham? Faham. So equation dia akan jadi ini adalah M, ini adalah X dan ini adalah C. So mean M adalah A, C adalah B. Ni yang dia nak. Okay, boleh? Boleh. Faham Kenapa cikgu ajar ni? Sebab ni basic. Kalau ni tak dapat 10 markah awak pun hilang. Totally hilang habis semua. Sebab ni permulaan soalan. Untuk kertas 2, soalan ni akan keluar bahagian B. 10 markah. Okay. Kalau kertas 1, dia akan keluar 3 markah. Selalunya satu soalan lah. 3 markah. So total untuk bab ni adalah 13 markah. Banyak tu. Okay. Seterusnya dia bagi, ni nampak. Dia bagi X, Y kuasa 2 sama dengan A. So? Bahagikan X tu. Bahagikan X. So bahagi semua dengan X. So akan jadi Y kuasa 2 sama dengan A per X. Lepas tu? Dalam kes ini, tadi cikgu sebutkan, dia tak boleh per X. Tapi sini, dia bukan datang daripada asal. Kan? Dia tak datang daripada asal. Dia datang bila kita nak membentuk benda tu. Okay? Dia nak membentuk benda tu. Dia nak membentuk benda tu. So jadi, graf kita nanti sebenarnya yang ini, kalau selalunya nanti dekat soalan dia akan bagi hint kat atas. Ini tak ada hint, so kita kena fikir. Hint kita adalah depend on paksi. Selalunya dia kata, okay, plotkan graf Y kuasa 2 melawan 1 per X. Inilah nanti yang kita dapat sebenarnya. Okay, dia akan bagi hint. Okay, macam kes ini tak ada hint. Sebab tu kena cikgu kata tadi awal-awal dia tak boleh per X. Per X tak boleh tu sebab dia asal. Dia asal tadi yang mana? Ni. Ini adalah soalan. Betul? Ini adalah soalan. Yang cikgu bahagikan sekarang ni sebab ini adalah jawapan. Per X ini adalah jawapan. Dia tak ada masalah. Dia tak boleh soalan per X. Dia kena ubah. Faham tak ni? Faham.
Ini sebenarnya nanti dia akan bagi hint dekat soalan. Okey, dengan menggunakan skala berapa-berapa, plotkan graf y kuasa 2 melawan 1/x. Kat sini yang kita kena ubah. Hint ada kat situ sebenarnya nanti. Okey, so dari sini kita tahu dah. Ini adalah y. Belum lagi. Laju dah otak saya. Okey, so kat sini kalau cikgu ubah dia akan jadi macam ni. Tambah C. C dia berapa? Ada tak C dia? Tak ada. Tak ada. So sebenarnya dia adalah kosong. So ni adalah Y, ini adalah M, ini adalah X dan ini adalah C. Ni kalau kita lukis ni, paksi dia begini. Dan C dia akan potong kat mana? Kat sini. Dia akan potong dekat kosong. Tu garis lurus kita nanti. Mesti akan dapat gitulah. Nanti awak lukis bukan lakar. Ni cikgu lakar je. Okay, paksinya adalah Y kuasa 2 dengan 1/x. Depend on kita punya equation ni. Gitu. Okay, boleh? Boleh lah ya? Okay. So habis dah ni. Okay, so yang ni latihan. Latihan ni tak ada dalam buku teks awak tau. Cikgu ni ambil daripada buku kerja yang ni. So nanti kejap lagi. Allahuakbar. Kejap lagi cikgu cikgu bagilah kat awak. Cikgu hantar dalam bentuk PDF sebagai nota. Apa yang cikgu buat hari ni? Saya mati dulu. Apa yang cikgu buat hari ni, cikgu akan bagi semua, cikgu akan send balik kat awak nanti dalam bentuk PDF. Okay, dalam bentuk PDF untuk awak ulang kaji balik. Nanti petang-petang sikit baru cikgu upload lah, cikgu record. Yang cikgu record ni cikgu upload. Okay. Boleh tak bagi tahu saya siapa yang tak ada Sebab saya tak boleh nampak lah. Saya tak kenal awak. Tak kenal awak lagi. Sekarang tadi ada 20 min 18. So 3 orang yang tak ada. Siapa yang tak ada Tolong sikit cikgu, bantu cikgu. Hamzi. Apa? Samizi. Hamzi. Hamizi. Hamzi. Hamzi lagi. Syasha. Syasha dia beritahu saya line dia slow. Syasha nama penuh dia siapa? Syasha Izzati. Syasha Izzati. Okey. Lagi satu? Sekarang ada 20 tadi. Min tolak cikgu 2 kan. Cikgu pakai 2 device. So ada 18. 3 lagi lah. Sekarang baru ada 2. Amirul Naim. Okay. Ya, betul. Amirul Naim. Betul ke? Betul lah Tak apa. Nanti saya cek balik. Okay, betul. Okay, so setakat hari ini faham ke? Boleh. Boleh Faham? Faham. Okay, nanti kejap lagi cikgu akan buat awak dah ada Telegram kan? Dah. Ada. Dah. Nanti latihan-latihan semua hantar kat situ. Cikgu akan semak. Maksudnya bukan hari ni tahu cikgu semak. Contoh kalau malam-malam kadang cikgu free, esok-esok ke cikgu free, cikgu akan semak satu-satu, cikgu akan send balik kat situ. Dekat Telegram jangan hantar kat WhatsApp. Sebab bila kat WhatsApp cikgu tak boleh tanda. Kena hantar kat Telegram. Cikgu akan tanda. Okay. Untuk latihan awak. Okay. Dan ini cikgu kira sebagai PBD lah ni. PBD untuk yang pertama. Okay. Boleh? Okay. Boleh Boleh, So ada sekarang 8.52. Saya sampai pukul 9 dengan awak kan? Betul? Dengan awak sampai pukul 9 kan? 2 masa kan? Okay, ada masa 10 minit. Awak teruslah sambung buat latihan cikgu. Boleh? Boleh. Cikgu Boleh. dalam buku berapa? Dalam buku berapa? Ada 2. Kalau cikgu suka satu bab, satu buku. Last dengan cikgu Carol buku berapa? 2. Buku 2. Okay, awak turn back buku 1. Okey cikgu. Okay, buku 1 Okay. Buat, lepas tu awak buat dalam buku, awak ambil gambar, lepas tu hantar dekat Telegram. Yang tu Boleh? Boleh.
Boleh. Tulislah dekat setiap muka surat tu nama siapa. Tak apalah, setiap muka surat tu ada nama, tak ada masalah. Senang cikgu nak semak. Okay, so setakat ni semua okay ya? Faham cikgu ajar Faham? Faham okay. Okay, so untuk itu hari ni tu sahaja, kita jumpa balik hari Jumaat. Jumaat make sure at least awak ada sehelai atau 2 helai graf kita nak buat sama-sama. Okay? Okay. Okay, untuk tajuk ni kena ada ialah PKP ni. Kalau kat rumah ada pembaris panjang, get ready pembaris panjang dengan kalkulator kat tepi. Pembaris panjang, pensel, kalkulator. Tak ada pembaris panjang pun tak apalah sebab ni PKP kan. Tak apa. As long as ada. Kertas graf, kalau boleh at least ada selai pun jadilah. Okay, cikgu nak tunjuk cara nak buat. Okay, so cikgu rasa itu sahaja. Kita jumpa semula hari Jumaat. Okay, terima kasih kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.